Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Asbab nuzul surah Al-Ikhlas. Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah SAW dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Maka penurunan ayat di atas adalah sebagai tuntutan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin tersebut. Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa kaum Yahudi datang menghadap Rasulullah, di antaranya ialah Ka'b bin Ashraf dan Hai bin Akhtab. Mereka mengatakan, hai Muhammad, ceritakanlah kepada kami sifat-sifat Tuhan yang mengutuskanmu. Maka penurunan ayat surah Al-Ikhlas adalah disebabkan peristiwa tersebut. Dalam riwayat lain pula ada dikemukakan bahawa kaum Ahzab, penyatuan di antara kaum Quraisy Yahudi Madinah, kaum Ghafan dari Taif dan munafikin Madinah dan beberapa suku di sekeliling Mekah, berkata, ceritakanlah sifat Tuhanmu kepada kami. Maka datanglah Jibril menyampaikan surah ini yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Surah Al-Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang sedemikian, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asbab penurunan surah Al-Imran ayat 18. Dalam surah Al-Imran ayat 18, Allah SWT menunjukkan keutamaan orang berilmu dengan menempatkan orang berilmu bersama malaikat dalam persaksian. Allah SWT menyatakan kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Dia. Kemudian disusul kesaksian dari malaikat dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu menyatakan kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT berlandaskan hasil pemikiran logis. Mereka tidak hanya taklid buta dengan menerima kesaksian tersebut, akan tetapi melalui kajian serta pendalaman materi yang terkesan keesaan Allah SWT. Akal fikiran difungsikan dengan baik dan maksimal. Mereka menganalisis alam semesta seperti galaksi, tumbuhan, binatang dan lain-lain, sehingga akhirnya sampai pada kesaksian murni bahawa tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang yang berilmu mengutarakan kesaksiannya tentang keesaan Allah. Kesaksian yang berlandaskan ilmu adalah kesaksian yang kuat dan tidak mudah goyang diterpa badai masalah dunia. Semakin seseorang tinggi ilmunya, semakin kuat pula keyakinan atas kesaksian tersebut. Al-A'la ayat 1 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Wallazi
qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Wallazi awjal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan untuk binatang ternakan. Perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Nabi Muhammad sesekali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya tentang jalan-jalan orang yang sukses hidupnya dunia dan akhirat. Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya dan menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Sebab turunnya surah Al-A'la adalah sebagai dalam satu riwayat yang dikemukakan bahawa apabila datang malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi, beliau mengulang bacaannya kembali wahyu itu sebelum Jibril selesai menyampaikannya kerana takut lupa lagi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Allah menurunkan sebagai jaminan bahawa Rasulullah tidak akan lupa pada wahyu yang telah diturunkan. Surah Al-A'la mengemukakan sifat-sifat Allah dan salah satu sifat Nabi dan orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'allazi tashrabun. Pernahkah kamu memerhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menunjukkan kemampuannya untuk menghidupkan dan mematikan manusia, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadikan sumber makanan manusia dan menurunkan air sebagai sumber minuman manusia. Dalam ayat surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69, Allah berfirman, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69 ini mengajak manusia untuk berfikir dan merenungi air hujan yang menjadi minuman mereka. Apakah manusia yang menurunkannya ataukah Allah? Dapatkah manusia menurunkan hujan sekehendak hati? Atau andai manusia dapat melakukan rekayasa turunnya hujan, apakah hasil rekayasa mereka dapat sempurna? Manusia seharusnya bersyukur akan turunnya air hujan. Manusia juga perlu bersyukur bahawa air hujan tidak ditahan oleh Allah untuk tetap di awan. Manusia juga perlu bersyukur bahawa air hujan diturunkan oleh Allah di berbagai tempat, tidak hanya di laut atau di kakus, sehingga air tersebut tidak layak dikonsumsi. Rasa bersyukur tersebut tidak hanya soal keberadaan air sahaja, tapi juga sifatnya yang tawar.